أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita beberapa nikmat, beberapa kebaikan yang banyak, yang di antaranya Dia memilihkan kita sebagai jadi hamba Dia yang beriman kepada Dia, atau dengan kata lain Dia bagi iman kepada kita. Alhamdulillah. Maka kita telah maklum setengah daripada kebaikan yang kita yang kita patut sedia untuk kita nak berjalan ke akhirat ialah kebaikan faham di dalam agama. Siapa yang faham agama, orang itu dapat kebaikan yang banyak di akhirat. Sebagaimana hadis yang meriwayatkan dia oleh Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendak nak bagi kebajikan yang banyak kepada dia, dia bagi faham agama kepada mereka itu. Maka kita di malam ini nak cuba kita faham masalah agama melalui buku, melalui kitab beberapa mutiara yang bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ajar kita melalui kitab ini akan agama, berfaham agama kepada kita. Maka di malam ni kita nak sambung pada tempat yang kita berhenti beradu pada kali yang telah lepas. Kita beradu ke halaman berapa dulu? 5. Soalan di muka 5, adakah Allah Ta'ala berkata-kata selama-lama? Kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pertanyaan. Ini satu soalan, satu pertanyaan. Adakah Allah Ta'ala berkata-kata selama-lama? Atau terkadang berkata-kata ia dan terkadang tiada berkata-kata ia. Ini satu tajuk perbahasan orang yang tinggi di dalam perbahasan tajuk akidah. Kita orang awam ni tak belajar, tak tahu pun tak ada masalah. Tapi kalau kita faham tu makna kita luas di dalam masalah agama, kita faham dalam masalah agama, bertambah kebaikan bagi kita. Kalau kita tak nak faham masalah ni, kalau kita tak nak tinggal pun bolehlah, kerana tak ada isu dia di tempat kita sini, bagaimana yang saya sebut dululah. Sebab mas tajuk ni, isu ni orang nak buat isu tu pun tak pandai, orang nak bagi tahu pun kurang faham, tak berapa faham. Kita nak hurai, nak bagi keterangan tu tak berapa pandai juga. Sebab tu dia tak jadi isu. Maka kita di malam ni cuba kita lalu sikit sebanyak. Kita nak cuba faham, tengok sikit sebanyak. Bagi saya lah satu tajuk yang rumit, yang halus sangat, yang susah sangat-sangat bagi kita nak faham. Lebih lagi kita orang yang tak pandai nak faham di dalam bahasa Arab, lebih sangat lagi lah. Sebab para ustaz, para guru sendiri pun susah nak faham. Hak pandai baca bahasa Arab tu, kerana masalah dianya, masalah tajuk sifat kalam ni, tajuk dia sampai kepada fitnah, sampai kepada fitnah, sampai kepada kena pukul, sampai kepada hukum kufur, takfir. Tajuk kalam Allah Subhanahu wa taala ini, tajuk itu betul-betul jadi isu besar pada masa Imam Ahmad, pada masa Imam Bukhari, pada masa Imam kita Syafi'i rahimahumullahu taala ajma'in. Jadi dua kumpulan besar tu jadi dua pandangan. Satu grup Imam Qarabisi, Ibnul Kullab, Bukhari, Muslim, ini satu grup, satu pahaman. Satu grup lagi Imam Ahmad, guru bagi Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dia satu grup yang bertikai dengan grup Imam Bukhari ni. Tak sama pandangan tajuk ni. Jadi sampai kepada kerajaan ambil masuk capu. Kerajaan ni sokong pandangan Imam Qarabisi, bantu sokong pandangan bawa oleh Imam Bukhari. Paksa rakyat
supaya berkata seperti berkata oleh Imam Karabisi. Mari kerajaan baru tekan suruh kata seperti yang dibawa oleh Imam Ahmad. Kerajaan pun masuk capur. Itu jadi fitnah. Sampai kepada Imam Bukhari, tidak ada pelajar dia. Orang mengaji dengan dia tak lebih daripada 10 orang. Kerana isu ni, kerana guru dia larang orang belajar dengan dia. Jangan siapa belajar dengan Bukhari. Kerana Bukhari dia berkata dengan perkataan yang sesat, perkataan yang bid'ah. Sampai pada Imam Bukhari ditinggal hadis, tak boleh pakai, tak boleh terima riwayat dia sampai pada peringkat tu. Walau bagaimanapun, mari kita cuba tengok satu isu. Adakah Allah sentiasa berkata-kata, tak berhenti-henti, atau seketika dia berkata, atau seketika dia tidak berkata? Jawab, tak dapat tiada, yakni mesti daripada bahawa mengetahui kita mesti kena tahu dahulu, mengetahui akan bahawasanya kalam itu dua bahagi. Ni kita kena faham sini dulu. Nak kata Allah berkata-kata selama-lama kah tak berkata-kata selama-lama, tak dapat tidak, mesti kena tahu hak ni dulu. Kalam ada dua bahagi. Pertama kalam nafsi, dan kedua kalam yang lain daripada nafsi. Ni kata susah bagi kita tu. Di dalam bahasa Arab dia kata kalam, cakap kalam. Di dalam bahasa Melayu kita ikut dengan bahasa Arab, bila kata kalam dia ada baginya beberapa pengertian ataupun ada baginya beberapa makna. Satu, kalam dengan makna perkataan. Itu hak bila kata hak segera faham, hak selalu faham, hak selalu pakai guna. Kalam makna perkataan. Seperti kata innamal a'malu binniyati, itu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, kalam Allah. Apa makna kalam Rasulullah, kalam Allah? Perkataan Allah. Satu, dia panggil kalam. Yang kedua, dia nama kalam juga berkata-kata, bercakap. Di dalam bahasa Arab, qalu kalamuka hindan wa hiya musghiyatun. Mereka itu berkata, kalamuka hindan, bercakap oleh engkau dengan seorang perempuan yang bernama Hind, wahia, sedangkan dia musghiyatun, yang duk perhati, dia duk perhati dengar. Kalamuka mana bercakap engkau, bukan cakapan engkau, bercakap. Mana kalam makna bercakap. Ada kalam dengan makna cakapan, perkataan. Di segi bahasa pula, kalam dengan makna bercakap, kalam dengan makna taklim. Kalam makna taklim. Taklim tu makna bercakap. Sungguh kalam ni ya boleh makna bercakap, boleh makna cakapan. Kalau kata taklim itu makna bercakap. Makna bercakap. Kalau kata kalam, dia boleh jadi bercakap, boleh jadi cakapan. Sebab kalam tu dia ada mengandungi beberapa makna. Kemudian cakapan dan bercakap ni dia ada pula
cakapan nafsi, cakapan dalaman. Ada cakapan lisani, cakapan yang bahasa mari daripada lidah. Perkataan yang kita boleh dengar ni nama dia cakapan lisani. Itu dia panggil kalam lafzi. Nama dia. Ada cakapan tu bukan cakapan lidah, cakapan hati, cakapan dalaman. Maka cakapan dalaman dia ada di dalam, duk kat dalam hati, dalam diri kita dah. Itu nama dia kalam nafsi, nama dia. Tu nak belajar tak tahu, kalau pening pun minta maaf dah. Takut pening. Bila pening kata, oi tak payah belajar macam ni, Rasulullah pun tak ada ajar. Tu dia pusing kot tu. Bila pusing kot tu tak payah belajar. Tu makna kalam. Kalam ada kalam nafsi. Satu. Maksudnya kalam nafsi ni dia ada dua. Satu cakapan nafsi, yang kedua bercakap nafsi. Mudah situlah dah. Kalam nafsi dengan makna bercakap nafsi. Dalam hati kita dia ada bercakap, diri kita dia ada bercakap. Bila dia bercakap, ada cakapan dia. Cakapan dia pun duduk dalam, cakap dia pun duduk dalam. Ini kata kalam nafsi tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak ada huruf, tak ada suara. Ya tak ada. Tak ada berbahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada. Dia ada kat dalam. Dan yang keduanya kalam yang lain daripada kalam nafsi. Lain pada kalam nafsi, iaitu kalam lafzi nama dia. Kalam lafzi ni ada dua. Satu mana bercakap lisani. Yang kedua cakapan lisani, bercakap dengan lidah. Tu kalam lain pada kalam nafsi, ada makna bercakap dengan lidah. Dan cakapan yang hasil daripada bercakap dengan lidah. Huruf suara yang didengar. Ni cakapan ni nama dia kalam lafzi. Ni ada huruf, ada suara, ada dahulu, ada kemudian dan berbahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Cina, ada bahasa Peransa, berbagai-bagai mengikut bahasa di atas dunia. Itu kalam lafzi nama dia. Kalam lafzi dihasil daripada taklim lisani, cakap yang bahasa lidah. Mari dia bercakap dengan lidah. Bila bercakap dengan lidah, dia tubik perkataan yang bangsa lafaz, yang bahasa boleh didengari dengan telinga. Kasih pula, bila rumus kalam ada dua, kalam nafsi dan lain daripada kalam nafsi. Seperti bahawasanya diam itu dua bahagi. Diam tu ada dua sebab gulawai dia no dua. Bila kalam ada dua, diam tu makna dua juga. Satunya pertama diam nafsi, dan kedua diam yang lain daripada diam nafsi. Diam tu apa makna diam? Diam bahasa kita ni ada makna tak bergerak, dia panggil diam juga. Tetapi diam kat sini yang kita ada bercakap, tajuk bercakap ni. Bukan diam yang gulawai dianya yang sebelah lagi itu bergerak. Diam dengan makna tidak bercakap. Lawai bagi bercakap, diam. Tak bercakap. Maka tak bercakap ni ada dua. Ada tak bercakap nafsi, tak ada bercakap dalaman.
dan tidak diam yang lain pada diam nafsi. Hak tidak bercakap, lidah tak bercakap luar ni. Dan begitu juga perbahasan di dalam ilmu kalam, diam nafsi ada dua. Satu, tidak bercakap nafsi. Yang kedua, tidak ada kalam nafsi. Bila tidak ada cakap nafsi, tak ada cakapan nafsi. Kalam nafsi, cakapan hak ada di dalam tu tak ada. Sekarang ke, kita dak bercakap di dalam hati. Kita dak bercakap, ada cakapan dalam hati kita. Cakap macam mana? Cakapannya, aku tak faham weh. Apa bodoh kata. Tu dia dak bercakap dalam hati. Cakapan bunyinya aku tak faham. Kalau keluar tapi dalam hati tu tak ada bunyi, tak ada. Kalau nak hurai dengan lidah bunyi, apa kamu dak bercakap? Aku tak faham. Aku tak faham. Aku tak faham hak ada dalam tu nama dia cakapan nafsi. Bila diam tak ada hak tu, tak ada cakapan nafsi tu, nama diam juga. Tak bercakap langsung, duduk diam. Setengahnya faham pun dia tak kata, tak faham pun dia tak kata, duduk diam saja. Dalam dia nanti dengar, tak ada cakap apa sekarang. Nama dia diam nafsi. Kedua, diam lain daripada diam nafsi, diam lidah. Lidah tak bercakap, nama diam. Lidah tak bercakap, nama diam. Walaupun lidah dak bergerak. Lidah bergerak tapi tak bercakap, nama diam lafzi, nama dia. Maka Allah Ta'ala berkata-kata ia Allah dengan kalam nafsi selama-lama. Bila hubung kait dengan Allah, Allah berkata selama-lamakah atau tidak? Jawab, kalau iktibar dengan kalam nafsi, dia berkata selama-lama. Dengan makna ada kalam nafsi pada dia selama-lama. Tak diam waktu tu. Cakapan, dalaman, perkataan yang Allah nak kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna perkataan yang Allah nak bercakap dengan Sayyidina Jibril, nak bercakap dengan Nabi Adam, ada pada Allah sedia kala dan kekal, tak hilang. Semacam kita nak turun mari tadi ke masjid, kita sudah sedia cakapan untuk nak soal pada malam ini. Aku nak soal satu soalan. Ada dalam hati kita soalan tu, tak hilang. Masa kita naik kereta pun dah ada soalan tu. Kita turun kereta pun dah ada. Sekarang pun dah ada. Kita balik ke rumah sudah belajar pun soalan tu dah ada. Tetapi oleh kerana kita seorang manusia yang lemah, satu ketika hilang. Bila terkejut lembu lintah ke, terberik kereta, hilang. Bila sampai ustaz, tuan guru buka suruh soalan, hilang terus. Apa tadi aku nak soal satu tadi, tapi sekarang hilang habis dah. Kita mudah hilang kerana kita seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah. Nisbah dengan Allah, sentiasa ada kalam nafsi pada dia. Dengan sebab sentiasa ada kalam nafsi itulah dikatakan Allah berkata selama-lama. Bukan dengan mana Allah bercakap tak berhenti-henti. Bila ada yang itu, ada kalam nafsi, makna apa? Mana dia tak diam lah tu, berkata-kata, seolah berkata-kata. Dan kalam nafsi itu wajib ia bagi Allah Ta'ala. Itu wajib bagi Allah. Satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sentiasa berdiri ia, sentiasa ada ia, kekal dengan zat Allah Ta'ala. Dia kekal di zat Allah, tak binasa, tak hilang. Tiada harus bahawa bercerai ia kalam nafsi daripada Allah Ta'ala selama-lama.
dan mustahil atas Allah Ta'ala diam nafsi. Mustahil ternapi kalam nafsi, tidak ada perkataan nafsi tadi, mustahil di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu boleh faham. Dan tiada mustahil atasnya atas Allah diam yang lain daripada nafsi. Hal tu tak mustahil. Allah tak bercakap. Tak bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak bercakap dengan Sayyidina Jibril, dia tak bercakap dengan Nabi Adam, dia tak bercakap dengan Nabi Musa, tak bercakap dengan mereka yang dia kandak sebelum daripada siapa masa dia kandak, maka itu tidak mustahil. Allah bercakap dengan Nabi Adam semasa ada Nabi Adam. Allah bercakap dengan Jibril semasa ada Jibril. Allah bercakap dengan Nabi Musa semasa Nabi Musa. Bukan Allah bercakap dengan Nabi Musa sedia kala. Kamu dia siapakah hari ni pun Allah dah bercakap dengan Nabi Musa lagi, tak berhenti-henti. Itu tak boleh jadi, bukan. Tetapi ada kalam nafsi yang Allah bercakap dengan Nabi Musa sedia kala. Apa makna, arti dan cakapan yang dia nak bercakap dengan Nabi Musa, dia sudah ada sedia kala pada dia. Dan tak hilang siapa ke hari ini, sentiasa kekal. Itu makna sentiasa Allah berkata-kata. Tetapi bila kata sentiasa Allah berkata-kata, kita segera faham di dalam bahasa Melayu Allah bercakap tidak berhenti-henti. Itu segera faham bahasa Melayu kita, bahasa yang kita guna. Kita kena ingat itu bahasa ditarjamah daripada bahasa Arab. Sebab tu kita kena belajar tajuk berhubung kait dengan hal ni. Maksud dengan sentiasa berkata selama-lama, makna sentiasa Allah bersifat dengan kalam nafsi. Itu maknanya. Bukan sentiasa berkata-kata. Sentiasa Allah bersifat dengan kalam nafsi. Tidak hilang pada Allah kalam nafsi. Itu makna berkata selama-lama. Dengan kata pendek, sentiasa Allah bersifat dengan sifat kalam. Itu kata pendeknya. Dalilnya bukti jawab apa begininya, tepat pegang hak ulama tokoh, tepat rujukan kita, berkata Asy-Syaikh Al-Bajuri dalam Hasyiah Jawharatut Tauhid, wa qad ikhtalafa ahlul milal wal madzahib fi ma'na kalamihi ta'ala, faqala ahlus sunnah sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin munazzahatun anit taqaddumi wat ta'akhuri wal i'rabi wal bina' wa munazzahatun anis sukutin nafsi bi alla yudabbira fi nafsihi al-kalama ma'al qudrati alaihi wa munazzahatun anil afatil batiniyah bi alla yaqdira ala dhalik kama fi halil kharasi wat tufuliyah. Intaha. Itu kitab syarah Jawharatut Tauhid bagi Imam Al-Bajuri. Artinya, dan sungguhnya telah bersalah-salahan sekalian ampunya agama, ahli-ahli bawah agama dan mazhab, ahli-ahli ada pendapat yang ada pendapat dia yang dia faham daripada dalil syarak. Ahli mazhab, tua-tua mazhab, tokoh-tokoh ulama yang jadi tempat ikutan bagi orang lain,
mereka itu bersalah-salahan pada makna kalam Allah Ta'ala. Maksud dengan kata Allah bersifat dengan sifat kalam. Apa makna Allah bersifat dengan sifat kalam? Kerana kalam itu bila itlaq, bila kata kalam, tak sebut kata kalam nafsi ke kalam lisani ke. Bila kata kalam, orang hak mendengar tu di dalam bahasa Arab dia segera faham kepada perkataan. Atau hak selalu fahamnya. Seperti kata yadun, kita segera faham kata tangan. Bila kata ainun, kita segera faham kata mata. Sekalipun di sana makna ainun tu makna banyak lagi lain daripada mata. Ada ainun makna zat, diri, tubuh. Ada ainun makna mata, air. Ada di sana ain tu banyak makna, tetapi bila kata ain kita segera faham hak selalu fahamnya mata. Begitu juga kalam, bila kata kalam makna dia perkataan. Bila dah kata kalam makna perkataan, apa maksud, apa makna kalamullah? Allah bersifat dengan kalam, apa makna? Adakah Allah bersifat dengan perkataan? Allah bersifat dengan perkataan, makna Allah bersifat dengan huruf, suara. Allah bersifat dengan jim, Allah bersifat dengan shin, Allah bersifat dengan ba, dengan sin, min, bismillahirrahmanirrahim, tu sifat Tuhan. Boleh jadi begitu? Selisih ulama tetap menghuraikan tetap pengertian makna kalamullah. Maka berkata Ahlus Sunnah, Ahli Sunnah kata iaitu kalam sifat yang tiada ada permulaan, sifat yang qadim. Satu sifat yang azali, yang tidak ada mula, yang tidak ada tarikh. Tak ada. Sifat yang ternapi awal, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Sifat ini ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ada ia sifat huruf, dia bukan huruf, bukan diri huruf. Sekalipun huruf tu nama dia kalam, tapi sifat kalam Allah bukan huruf. Dan tiada suara, dia bukan jenis suara. Maha suci ia sifat ini, sifat kalam tu, daripada terdulu dan terkemudian. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan i'rab dan bina, itu di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada i'rab, bina. Bahasa Melayu ni bina semua. Bahasa Melayu tak ada. I'rab ni berubah hujung berubah. Cuba kita tengok hujung dia tu berubah. Seperti kita kata di dalam bahasa Arab, misal hak lain daripada Quran ke, orang belajar bahasa Arab, ja'a zaidun dun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Dia bercakap tak sama. Kalau kata datang Zaid, dia kata Zaidun. Aku lihat Zaid, Zaid tu dia kata Zaidan pula. Aku lalu kok tepi Zaid, dia kata Zaidin. Berubah tu tepat nak faham makna. Dia ada berubah dun dan din. Alhamdu, alhamda, alhamdi. Dia tak sama. Tengok lapak Allah kan? Lapak Allah. Bismillahi, qul huwallahu pula dah. Kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak kata Allahi dah. Begitu dia berubah. Kita bila bahasa kita Allah ada, Allah Tuhan aku.
aku kenal Allah. Orang kafir ingkar Allah, tak ada dah hujung, tak ada Allah, pakai tetap mati begitu. Nasi, aku makan nasi, aku beli nasi, aku tengok nasi, aku nak nasi. Mudah cakap nasi cukup. Ambil hipung ya, nak kata macam mana senang. Sebab tu bercakap bahasa lain pada bahasa Arab tu dia mudah. Kita tahu makna satu kalimah, mufradat dia, kita mari hipung-hipung reka-reka mari boleh, tak payah sangat. Bahasa Arab dia ada i'rab, ada berubah hujung, ada yang bina, yang tetap tak berubah. Isim dhamir, isim istifham, isim isyara, isim syara ni isim-isim yang tak berubah. Kalau huwa ya tak berubah. Huwa la ilaha illahu qul huwallahu ahad. Huwa tu dia tak berubah dah. Nama isim dhamir, nama dia. Makna cakapan di dalam bahasa Arab ada i'rab, ada bina. Adapun kalam Allah, kalam ya, kalam tapi tidak ada i'rab, tidak ada bina. Itu kata kalam apa tu? Tu kalam nafsi nama dia. Kalam hak i'rab bina ini kalam lafzi. Dan maha suci ia daripada ia, dan maha suci ia sifat kalam ni daripada diam yang nafsi. Dia bersih daripada diam nafsi. Tidak ada cakapan, tidak ada bercakap nafsi, tak ada. Itu bersih. Dengan maknanya dia ada kalam nafsi pada dia. Macam mana ada maha suci daripada diam nafsi, taswi diam nafsi nama dia. Diam nafsi dengan bahawa tiada mentadbir ia Allah pada dirinya, pada zatnya, zat Allah, akan kalam, akan cakapan, serta kuasa atasnya. Dia kuasa nak bercakap, dia kuasa nak bercakap, nak susung cakapan. Dia nak kata kepada Nabi Musa misalnya, aqbil wala takhaf, berhadap mari jangan takut. Dia nak susun cakapan, dia nak bercakap dengan Nabi Adam. Kata uskun anta wa zawjukal jannah, duduklah engkau, diamlah engkau dan isteri engkau Hawa di dalam syurga. Mana uskun anta wa zawjukal jannah wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah tu, perkataan itu nama dia, perkataan tu nama dia kalam, nama kalam. Maka Allah tidak ada susung di dalam diri dia, dalam zat dia, nak kata uskun anta wa zaujukal jannah, itu nama diam nafsi. Mana tidak bercakap dalaman, tidak bercakap zat dia tak bercakap. Maka itu nama dia mustahil. Kalam Allah bersih daripada itu. Dengan makna Allah sentiasa dia duduk tadbir, menyusungkan di dalam zat dia akan kalam. Mana ada sentiasa kalam di dalam zat dia. Dan maha suci ia sifat kalam Allah daripada kebinasaan yang bangsa batin. Bersih sifat kalam Allah daripada binasa, daripada penyakit yang bangsa dalaman. Dengan bahawa tiada kuasa ia atas yang demikian itu, dia tak kuasa nak menyusung. Seperti pada ketika bisu dan kanak-kanak yang kecil. Orang bisu dia tak kuasa nak susung cakapan, nak bagi keluar suara. Kata wa ma tilka biyaminika ya Musa dan umpamanya, dia tak kuasa nak menyusung. Itu makna diam. Makna diam ni
dengan mana satu, dia tidak mengatur perkataan, tidak sedia perkataan. Yang dia nak bercakap dengan malaikat, dia tak sedia. Yang kedua, dia tak kuasa nak menyusun perkataan tu. Tu nama dia ternapi kalam nafsi, nama dia. Itu makna diam yang mustahil. Bermula perkataan Al-Bajuri, perkataan Imam Bajuri, dan maha suci ia daripada diam-diam nafsi, memberi faham ia akan bahawasanya tiada maha suci ia Allah daripada diam yang lain daripada diam yang nafsi. Wipahas itu diam lain pada nafsi harus boleh. Dengan mana Allah tak bercakap dengan Nabi Musa, harus. Allah tak bercakap dengan malaikat setengah ketika, boleh. Tidak mustahil. Yang mustahilnya diam nafsi, sukut nafsi, tidak bercakap dan tidak ada cakapan dalaman. Itulah kesimpulannya. Nampaknya kita baca banyak tu sajalah tajuk ni, sebab kalau kita nak baca lagi tajuk ni panjang. Perkara yang kita pun tak hajat sangat, nanti ada hajat kita baca balik semula lah. Kita langkah, kita mari kepada halaman sebelah. Soalan yang berikut di muka surat halaman yang ke sebelah. Adakah Nabi Adam dan Nabi Idris alaihimassalam rasul keduanya atau tiada? Ni satu perkara yang penting kita kena tahu di dalam tajuk akidah, kerana ada di sana kita masuk insya belum lagi masuk InsyaAllah. Sebenarnya Nabi Adam dengan Rasul Nabi Adam dengan Nabi Idris, adakah Rasul kedua atau tiada? Di sana ada pendapat yang mengatakan Nabi Adam bukan Rasul. Yang selalu kita dak tahu Nabi Adam tu Rasul. Rasul tu 25 kita dak bilang. Tetapi ada di dalam orang yang beragama Islam dan tokoh orang ahli ilmu ni, ada dia nafi kerasulan Nabi Adam. Sebab tu jadi isu, jadi soalan ni. Semua ni soalan ni hak jadi isu. Bukan soalan buat-buat, soalan yang sudah ada isu ni sudah berlaku. Kita masuk isya, kita azan dulu.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa سيدنا محمد بشرف والدرجة العليا الرفيعة وعصر مقام إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Soalannya, adakah Nabi Adam dan Nabi Idris Rasul keduanya, dan jikalau keduanya Rasul, maka apa makna, apa maksud perkataan setengah kitab permulaan sekalian Rasul itu Nabi Nuh alaihi salam? Ada setengah teks, setengah kitab. Kalau di hari ini tersebarlah kitab-kitab yang seperti ini. Risau jugalah kalau kita fikir tajuk negara kita, umat kita Islam di dalam negara kita ni, kalau orang darah-darah tinggi kena berik fikirlah sikitnya. Kalau orang normal tak apalah. Jadi negara kita jadi terbuka pintu luah di hari ni, okay? Syiah pun boleh nak sebar luah, liberal pun nak sebar luah boleh, mana-mana agama pun boleh, dengan sebab sama saja agama ni ajak orang baik, ajak orang buat baik. Wala'iyadzabillah. Qadiani pun boleh nak masuk, yang dihukum kufur terang-terang oleh Azhar, oleh ulama di atas dunia ni hukum kufur. Tapi negara kita ni open, terbuka pintu. Ni kata apa nak jadi. Kalau kita tak faham agama betul-betul, kalau kita tak jaga agama, tak jaga akidah ummah kita, ini bala Allah ke atas kita. Kita hidup mewah sangat, hidup nanti bawa kereta ke ofis balik ke rumah pergi makan tom jang, tak padu langsung nak jaga agama ni, Allah atas bala mari pada kita. Kita kena pakai bercakap tajuk agama. Yang sesat kita kena kata sesat. Kena kata sesat tak apa dah, sepatah mulut kita. Qadiani sesat, Syiah sesat. Kita tutup lubang dah. Tutup lubang, tapi pasal dia sudah jadi lumrah. Tutup, ada orang yang buka. Ada yang buka lubang. Sebab tu cuba tengok tajuk ni dulu tak ada jadi isu. Masa sekarang sapa kepada kita. Buku-buku ni sapa bertambung-tambung kepada kita. Nabi Adam bukan Rasul. Nabi Adam bukan Rasul. Maka sapa pada kita melalui mana ni? Melalui Syiah, melalui Mujassimah, melalui buku-buku teks-teks yang bawa isi kandungannya akidah-akidah yang sesat, bawa ke yang sesat. Berpunca daripada mana?
berpunca daripada kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sendiri, dengan tidak ada kemahiran di dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Punca kat situ. Sebab tu kita kena jaga. Saya setengah pada saya bawa risalah bui jagaan tempat-tempat yang diberi peluang untuk saya bercakap. Dua perkara yang saya beri jaga. Jaga-jaga satu, dakwah yang ajak kita kasih kepada Ahlul Bait. Kasih kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Wajib kita kasih kepada mereka. Kerana sabit di dalam Al-Quran, sabit di dalam hadis. Al-Quran pun sabit, hadis sabit, kata wajib kasih kepada Ahlul Bait. Ini kena jaga. Cara sebut ataupun ayat dia berdakwah itu bagus, betul. Tetapi tujuan kata kasih pada Ahlul Bait, buah dia kat mana? Buah dia mari kamu jadi Syiah. Tu buah dia. Tapi dia buat upah, faham upah? Upang. Kita nak mancing ikan tu, dia kena pakai upah kan? Tarik dengan hak tu. Oh betul, kita ni tak pernah ada orang dakwah kita ajak kembali kasih pada Ahlul Bait, kita tinggal jauh dah ni. Rasa kita nak kasih pada Ahlul Bait. Tapi akhirnya ke mana? Akhirnya jadi Syiah. Itu untuk mensyiahkan orang. Dia guna upangnya, dia guna bahasa petani panggil upah, guna upahnya kasih kepada Ahlul Bait. Itu kena jaga. Yang kedua, mari kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak payah kita pakai ulama. Kita pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama nak lawan dengan Quran hadis tak boleh. Bila Nabi kata kita boleh nak lawan Nabi. Ini satu daripada cara dakwah untuk nak menyesatkan orang, untuk nak tarik orang buat umpan, untuk menjadikan seorang itu mujassimah, untuk ajak kepada akidah tajsim, ajak kepada faham Al-Quran dengan secara jahil murakkab, ajak kepada kita sendiri faham Quran dengan semata dengan keadaan kita jahil. Cuba tengok, dengan sebab dia kata tidak ada nas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang kerasulan Nabi Adam, tak ada. Bahkan di dalam hadis pula kata awal-awal Rasul ialah Nabi Nuh alaihi salam. Artinya bila ada Nabi Nuh ni awal Rasul, Nabi Nuh ni awal Rasul, takkan Nabi Adam tu jadi Rasul? Nabi Adam tu dulu daripada Nabi Nuh. Tu cuba kita tengok jawapan Syekh Abdul Qadir ni macam mana. Jawab, bermula Adam dan Idris alaihi wassalam, nabi keduanya, dia jadi nabi. Tiba apa? Nabi, orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan hukum syariat dia. Orang yang diwahyu oleh Allah kepada dia, dia panggil nabi. Nabi tu ambil daripada orang yang diberitahu. Bila orang diberitahu oleh Allah dengan hukum dia, dengan syariat dia, dikatakan nabi. Sama ada suruh sampai atau tak suruh sampai, semata beritahu tu nama dia nabi. Lagi rasul keduanya, bila disuruh sampai wahyu, bila disuruh sampaikan syariat, nama dia rasul. Itu bahasa Melayu kata rasul, utusan, yang diutus, orang yang jadi wakil bagi satu orang. Kita tak sempat ke ataupun kita saja kerja kita ke, kita nak hantar wakil kita pergi untuk menguruh ganti kita, nama dia orang yang kita hantar tu nama rasul kita, utusan kita. Ini kita boleh faham dah, kita orang Malaysia bahasa kita sudah faham dah, utusan, wakil kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dia melantikkan beberapa rasul dia. Itu kata Rasulullah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada bagi Allah beberapa rasul.
Setengah rasul tu Allah cerita kepada Nabi, setengah rasul Allah tak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Rasulullah? Ringkasnya, utusan Allah, manusia lelaki yang Allah suruh sampaikan syariat dia kepada manusia, kepada ummah, kepada orang lain. Wajib kita beriman ada bagi Allah beberapa rasul, beberapa utusan. Maka di antaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi lagi pula rasul keduanya dengan ijma', dengan sebulak suara ulama mujtahidin, tidak ada khilaf. Ulama tu je orang hak pandai sungguh, dia panggil ulama. Orang pandai sungguh ni dia ukuran dia ke mana? Dia pandai dengan Al-Quran, dia pandai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pandai sungguh. Kalau pandai tak sungguh ni nak macam seperti saya ni. Ini dia panggil muqallid. Orang ikut je, bukan ulama. Orang ikut. Orang juga nakal tengok baca hak ulama hak pandai sungguh tu. Hak ahli berkeahlian sungguh. Dan hak tak pandai sungguh ni duk tangga muqallid, dan rendah laginya jahil. Jahil tu ada pula jahil tak faham langsung, ada jahil dia tak faham siapa pada dia sendiri pun dia tak faham kata aku jahil. Itu nama double jahil, nama jahil murakkab nama dia. Maka ijma' ulama mujtahidin, orang yang pandai dengan Al-Quran dan Al-Hadis sudah buat kesimpulan keputusan dengan dalil Quran hadis. Kata Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi lagi pula Rasul. Kemudian ada di sana pendapat ulama juga. Ada di dalam kitab yang mengatakan Nabi Adam bukan Rasul. Tiada diiktibarkan perkataan, tidak dikira, tak kena ketepikan, tak boleh masuk ke tengah. Itu makna tiada diiktibar, tiada dikira, tidak diketengahkan. Kita ketepikan, letak tak jangan kita kira perkataan mereka yang menafikan kerasulan keduanya. Tak usah kira. Orang yang kata Adam bukan Rasul, Idris bukan Rasul, kita ketepikan kerana menyalahi ijma'. Ijma' ialah sabilul mu'minin. Itu pendapat Imam Syafi'i. Orang Islam seluruh 100% bawa kata satu jalan satu, iaitu Adam ialah Rasulullah. Itu nama sabilul mu'minin. Bila menyalahi ijma', kita tidak ikut sabilul mu'minin. Siapa yang tak ikut sabilul mu'minin, Allah kata dia akan memasuk ke dalam neraka. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa melawan ni rasul selepas daripada kemudian pada nyata bagi dia pertunjuk, wa yattabi', dan dia ikut ghayra sabilil mu'minin, akan yang lain daripada manhaj, lain daripada jalan bagi orang yang beriman. Orang beriman berjalan ke semua di atas satu jalan ni. Dia tak ikut jalan ni, makna dia terpecil, terbias, terkeluar daripada sabilul mu'minin. Itu orang yang keluar daripada ijma' nama dia. Allah kata orang ni nuslihi jahannam, kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Sebab itulah ijma' satu dalil di dalam agama. Imam Syafi'i kata al-ijma' akbar minal ahad. Ijma' lebih besar daripada hadis sahih ke ahad. Hadis sahih, tapi hadis ni hadis ahad. Tu bukan kerja kita, bukan benda hak kita nak pikul tu, tak rak nak pikul, letak tah belakang, belak belakang, patah belakang kita tu. Berat belakang. Sebab kita nak kenal hadis ni ada berapa bahagian. Itu kata ulama ni dia orang alim sungguh. Hadis pun dia boleh bahagi. Kita bila kata hadis, hadis.
Bila bunyi orang kata dhaif. Tak tahu, kita tak tahu. Apa dhaif sebab apa? Banyak di belakang kita. Sebab tu kita orang awam, kita kena ikut orang alim, khususnya ulama mujtahidin. Pilih lebih-lebih lagi hak ijma'. Kita jangan menyalahi dengan ijma'. Haram serta menyalahi ijma', ada dosa besar, ada siapa tangga kufur. Siapa tangga kufur? Karena sabilul mukminin, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kita jangan iktibar perkataan orang yang menafikan kerasulan keduanya. Jangan kita iktibar. Walau ada hadis sekalipun, bila menyalahi dengan ijma', hadis sekalipun tak boleh pakai. Sebab apa? Hadis itu ada tempat tanggung dia. Hadis hak menyalahi dengan ijma', ulama hak ijma' dia tahu dah hadis tu. Faham? Ada tempat tanggung dia. Ada makna dia yang ditanggungkan, makna dia yang tak bercanggah, yang tak bertentangan dengan ijma'. Wa ilmu hadis itu hadis ditolak. Tak boleh kita nak pakai hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Ataupun hadis itu hadis yang sudah dinasakh. Yang sudah dinasakh dah, tak pakai hukum. Allah cuba kita tengok hak mudah-mudah. Ni pun hak bimbang sangat jugalah di dalam negara kita. Apa? Nikah mut'ah. Tak adakah di dalam hadis? Di dalam hadis banyak. Di dalam hadis sahih nikah mut'ah. Kenapa kita tak pakai nikah mut'ah? Ijma' ulama kita nikah mut'ah haram serta tidak sah, dikira zina. Kenapa kita tak pakai sedangkan ada di dalam hadis yang sahih? Hari ni masuk ke dalam universiti ke apa, budak-budak U ni gak nak menikah lah mut'ah, senang. Macam mana kita nak jaga, macam mana? Ini kalau kita tidak ada ilmu yang betul, kita tak boleh mempertahankan. Kita tak boleh bagi keterangan. Mereka nak sesat, selepas daripada mereka dapat keterangan, kita rasa kita lepas bertanggungjawab. Kalau mereka sesat, dengan disesatkan, dia tak dapat keterangan, itu yang kita rasa kita kena bertanggungjawab. Orang-orang pandai tu bertanggungjawab, mesti bertanggungjawab. Orang ada kuasa, mesti dia kena ada bertanggungjawab. Sungguh betul kita mengaku, kita aku bahawasanya hadis nikah mut'ah adalah hadis yang sahih. Kita tak nafi, tetapi hadis itu sudah dinasahkan. Seketika Rasulullah benar nikah mut'ah. Ya. Berapa kali Rasulullah benar mut'ah, kemudian Rasulullah batal, tak boleh. Selepas daripada tu dibenar nikah mut'ah. Selepas daripada tu dibatal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cancel, tak boleh dah. Maka orang yang kata boleh, dia tinggal hadis yang Rasulullah cancel tu. Ni kena ahli ilmu. Kalau orang tunjuk pada kita hadis nikah mut'ah, dia tak tunjuk, dia tak bagi tahu hak Nabi cancel, hak Nabi nasakh. Pening kita. Betul. Lebih lagi kita nak tunggu hari dah nak nikah mut'ah. Selalu kita boleh terima. Ni kita kena faham tajuk ilmu. Bukan ilmu ni dengar sekali, ngaji seminggu, 2 minggu, dengar sekali kuliah rasa alim. Dah. Ilmu sangat-sangat jauh. Cuba tengok kan kita belajar. Kelasnya habis kelas 10, kelas sanawi, selepas sanawi tu bakalorius, BA, MA, doktor, profesor, naik kelas-kelas dia tu. Nak sapa kepada kelas doktor, profesor tu berapa banyak, kena langkah ilmu. Itu pun cara kita sekarang lah ni. Profesor pula, profesor di satu bahagian, ya satu midai saja. Kadang-kadang buat doktornya, tajuk kampung. Kampung ni kampung Islam, kampung ni kampung kafir.
Faham tajuk kapung tu ya, hak lain tak tahu dah. Tajuk kapung. Tak seperti profesor kita Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia profesor sungguh, doktor sungguh. Di dalam tajuk hadis dia pandai, di dalam tajuk akidah dia pandai, di dalam tajuk fiqh dia duduk di depan, tajuk sauh dia sebagai waliullah. Cukup bidai dia habis. Itulah murak kita dengan kata ulama kita, ulama hak alim sungguh daripada bermula pada Imam Syafi'i, mari ke belakang sampai pada Imam Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Hajar hingga akhir. Ini maksud kita dengan kata ulama, bukan ulama sebagaimana ulama, bukan ulama yang alim betul-betul, orang mahir di dalam ilmu agama. Kalau kita tengok hadis, sekaligus orang yang menafikan kerasulan Nabi Adam, dia mendatangkan hadis Bukhari, hadis Muslim. Macam mana hadis Bukhari Muslim? Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku ana sayyidul qaum, aku pengulu bagi kaum pada hari kiamat. Semua manusia ni duduk di bawah aku semua. Aku yang duduk di depan, barisan depan, akulah jadi yang mulia sekali di hari kiamat. Di hari kiamat Rasulullah cerita akan berlaku perkara yang manusia semua jadi kelam kabut kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tanya, siapa yang nak syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Rasulullah kita kata, manusia di dalam kelam kabut tak tahu siapa nak minta dengan Allah, nak minta bantu dengan Allah. Manusia ni setengah manusia, sebahagian manusia pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Bila jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, cakap dengan Nabi Adam, kata, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau bapa bagi manusia. Bantulah puak kami, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ringkas-ringkas saya bagi gambaran saja, tidak detail mengikut bagaimana hadis. Maka Nabi Adam kata, di hari ini Allah marah sangat-sangat, tidak seperti hari-hari yang lain, sangat-sangat marah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tak boleh nak minta pertolongan, bantuan daripada Allah kerana aku pernah bersalah dengan dia. Dia pernah larang aku masuk hampir dengan satu pokok kayu. Aku pernah derhaka kepada dia kerana Allah larang aku masuk, aku makan buah kayu dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku takut. Manusia berpindah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bila sampai kepada Nabi Nuh, manusia kata, anta awwalur rusul, engkau ialah awal-awal rasul. Allah menama akan dikau abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Minta engkau syafaat bagi kami, minta engkau minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Isfa' lana, minta engkau syafaat bagi kami. Nabi Nuh jawab kata, hari ni Allah sangat marah, aku tak boleh, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, manusia bila jumpa dengan Nabi Adam kata, anta abul bashar, engkau bapa manusia, tak kata anta Rasulullah. Bila jumpa dengan Nabi Nuh kata, anta awwalur rusul, engkau awal-awal rasul. Dari sinilah kata apa? Kata awal-awal rasul Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Dengan dalil hadis Bukhari Muslim. Itu tepat pegang orang yang menafikan, orang yang
yang menafi kerasulan Nabi Adam alaihi salam dan juga Nabi Idris. Kita macam mana? Kita nak turut ulama ke nak turut hadis? Tu soalan. Kita nak turut ulama ke nak turut hadis? Nak ikut ulama ke nak ikut hadis? Jawabnya kita nak ikut hadis, tetapi sebagaimana yang dipaham oleh ulama. Aku nak ikut hadis sebagaimana yang dipaham oleh ulama, bukan nak ikut hadis sebagaimana aku faham sendiri dan sebagaimana kamu faham. Aku tak mau, kerana aku jahil, mung pun jahil. Sama-sama jahil ya mung dengan aku. Ulama faham lagu mana? Ulama faham Nabi Adam awal rasul, Nabi Idris jadi Rasulullah sallallahu alaihi. Minta Allah selawat ke atas mereka itu ala nabiyina salatu wassalam. Maka hadis ni macam mana? Ulama hak ijma', ulama tak tahu ke hadis ni hak ijma' ni? Jauh nak kita kata ulama tak tahu. Mereka lebih tahu, awal-awal lagi mereka berbincang. Satu, ada tepat tanggung dia, ada makna dia hadis ini. Makna dia macam mana? Dia tilik kepada sepenuh hadis. Hadis sepenuhnya bukan semata-mata manusia ni sifat kepada Nabi Nuh dengan kata anta awwalur rusul. Dia kata anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Ada sambungnya lagi tu. Itu tepat faham. Engkau awal-awal rasul bagi penduduk bumi ke semua. Maknanya Nabi Adam rasul, Nabi Nuh rasul. Tetapi Rasul Nabi Adam berbeza dengan Rasul Nabi Nuh. Yang jadi Rasul Nabi Nuh tu dialah bentuk jadi Rasul Nabi Nuh. Nabi Nuh lah yang awal-awalnya jadi Rasul, yang bentuk jadi Rasul seperti Nabi Nuh. Adapun jadi Rasul Nabi Adam satu bentuk. Itu ulama kita. Alim kata alim tu bila boleh becek, boleh asing, tengok dalil begitu, itu nama orang yang alim. Cuba kita baca ni. Bentuk dia macam mana? Tetapi adalah Adam alaihi salam diutuskan kepada sekalian anaknya, maka hanyalah Adam jadi rasul hanya untuk anak cucu dia sahaja. Kalau kita tengok di dalam kitab tarikh, Nabi Adam dia tak meninggal dunia melainkan anak cucu dia sampai 40,000. Mana kalau kita berbanding dengan penduduk bumi pada masa kita sangat sikitlah 40,000. Orang satu berapa kawasan kampung saja. Mana sikit. Itu kata dia jadi rasul kepada anak cucu. Sebab tu dia panggil Abul Bashar, bapa manusia, asal bagi manusia. Sebab apa boleh Allah utus kepada anak cucu? Kerana tiada ada penduduk bumi melainkan mereka itu anak-anak tu Adam, sekalian anak tu Adam. Penduduk bumi anak cucu dia duduk setumpuk saja, duduk satu kawasan saja. Dan sekalian mereka itu atas agama Islam. Anak cucu Adam tak ada syirik, tak ada sembah lain pada Allah. Semua Islam, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Demikian juga Nabi Idris alaihi salam diutus akan dia jadi rasul kepada keluarganya jua. Nabi Idris khusus untuk adik-beradik keluarga dia sahaja. Dan adalah sekalian mereka itu keluarga Nabi Idris
atas agama Islam, beragama dengan agama Islam, tidak ada bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak berlaku kesyirikan, tidak berlaku akidah yang sesat, yang ialah syirik dengan Allah, menyekutukan Allah, ada Tuhan lain pada Allah, sembah lain daripada Allah, semasa Nabi Adam, semasa Nabi Idris, tak ada. Semua sembah Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala, dan tiada ada penduduk bumi lain daripada mereka itu, lain pada keluarga Nabi Idris. Adapun perkataan mereka itu bahwasanya Nabi Nuh permulaan sekalian rasul, maka dikaitkan akan dia dengan keadaannya disuruh kepada sekalian ahli bumi. Itu hak kata awal rasul. Awal rasul Nabi Nuh, iaitu rasul berbentuk dengan kena menyampai semua penduduk di atas permukaan bumi. Manusia di masa Nabi Nuh sudah ramai, sudah duduk berasing-asing, banyak tempat. Bukan duduk setumpak, bukan duduk di satu tempat. Semacam kita kata negara kita ni ada sebelah selatan, ada sebelah utara, ada sebelah barat, ada sebelah timur, duduk penuh. Banyak tempat duduk. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Nuh menyampai kepada semua mereka itu, tidak pilih, tidak kira keluarga, tidak pilih anak cucu, ke semua ummah. Awal-awal rasul yang Allah utus ila ahlil ardi, kepada kesemua penduduk merata di atas muka bumi. Seperti yang disebutkan akan kait ini di dalam hadis Asy-Syafa'atul Kubra yang lagi akan datang sebutnya, sebagaimana sabit di dalam hadis yang meriwayatkan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim yang saya kata tadi. Atau dikatakan gini, Nabi Nuh awal rasul, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam awal rasul yang menakutkan. Maksud menakut sini yang memberi amaran, yang beri pengajaran daripada syirik. Awal-awal rasul jaga ummah jangan syirik. Awal-awal rasul yang ajak ummah kepada tauhid, kepada Allah. Dengan makna awal-awal manusia yang berlaku kesyirikannya pada masa Nabi Nuh alaihi salam berlaku kat situ. Bermula dari situ manusia bersyirik. Oleh itu bila manusia bersyirik, Allah utuh Nabi Nuh supaya Nabi Nuh alaihi salam mengeluarkan mereka itu daripada kesyirikan. Mari taat pada Allah, mari beriman kepada Allah, mari beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa awal rasul yang ajak manusia, yang beri jagaan manusia pada syirik, yang ajak manusia hanya ibadat pada Allah? Nabi Nuh. Itu awal rasul Nabi Nuh. Adapun awal rasul dengan makna manusia yang diutus oleh Allah supaya berdakwah, supaya ibadat pada Allah, ialah Nabi Adam. Tidak kait dengan ahlul ard, tidak kait dengan syirik. Awal yang sebenar, awal hakiki. Kalau orang belajar di segi di istilah ulama, Nabi Nuh awal rasul nama awal idhafi. Awal nisbah, awal dengan berkait. Awal rasul yang dakwah, yang ajak manusia, yang ajak manusia bertauhid kepada Allah, tinggal syirik, yang memberi jagaan tentang syirik. Adapun awal hakiki rasul, awal-awal sungguh, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Itulah jalanan ulama kita yang betul. Kalau kita kata Nabi Adam bukan rasul, kalau kita kata awal rasul Nabi Nuh, kita tinggal ayat Al-Quran, kita tinggal beberapa banyak hadis Nabi, kita pakai satu hadis, tinggal beberapa banyak hadis yang lain. Itu tak betulnya. Adapun Nabi Adam dan Nabi Idris tiada ada syirik.
pada masa keduanya, masa Nabi Adam, Nabi Idris tak ada syirik. Bahkan sekalian umat keduanya mengesahkan Allah Ta'ala. Bila dah tiada syirik, maka tiada menakutkan oleh keduanya daripada syirik. Dia tak bagi amaran tajuk syirik, tak ajak manusia mari kata tinggal syirik, tak ada. Sebab tu dah dikatakan Nabi Nuh awal Rasul, sebab dia awal-awal menakuti daripada syirik, memberi amaran, memberi jagaan daripada syirik. Itu sebagai huraian. Kemudian bukti dia pulaknya telah meriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu pada hadisnya yang panjang, bersembah ia Abu Dzar, ya Rasulullah, kami rusul minhum qala 313 jammun ghafir. Qultu ya Rasulullah man kana awwaluhum qala Adam. Qultu ya Rasulullah nabiyyun mursal qala na'am. Ni hak ulama kita. Aling sungguh ulama kita, bukan aling lalak-lalak, aling Allah-Allah dak. Dia pandai sungguh. Dia tahu habis hadis. Orang hak dakwa turut hadis, dia tahu hadis satu tadi ya. Dia tahu hadis apa? Hadis anta awwalur rasul tu, itu pun baca sepotong, seketak ya. Baca sekerak, tak baca habis. Kalau baca habis tu dia masuk dah dalam kepala, fahaman lain ni. Faham macam lain. Anta awwalur rasul dengan anta awwalur rasul ila ahlil ard, tak sama dah. Cuba tengok jalanan ulama kita. Maknanya, maksudnya itu di muka surat 585 juzuk yang pertama, juzuk awal daripada tafsir Ibnu Katsir. Artinya wahai Rasulullah, Abu Dzar seorang sahabat Rasulullah sebagai ikutan ahli tasawuf, sahabat Rasulullah yang bawa betul-betul tajuk tasawuf, tajuk zahid, zuhud daripada dunia. Kita maklum latar belakang Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa sekalian rasul daripada mereka itu? Orang yang jadi rasul ni berapa daripada nabi-nabi yang banyak? Daripada sekian nabi yang sekati 2,04,000 itu, bersepeda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 313. Orang jadi rasulnya 313. Jemaah yang banyak yang menutupi bumi ramas 313 Nabi kata yang jadi rasul. Bersembah aku, Abu Dzar kata, wahai Rasulullah, siapa yang permulaan mereka itu? Siapa hak jadi rasul awal-awalnya? Bersepeda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam. Bersembah aku, Abu Dzar kata, adakah ia nabi lagi rasul? Adam tu nabi saja ke atau nabi sekali dengan rasul serta rasul? Bersepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya dia nabi lagi pula rasul. Sempurnakan olehmu akan hadis. Panjang lagi hadis. Hadis ini disebut di dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni sebab apa? Boleh pengarang kita bawa panggil Ibnu Katsir kerana orang mengaku ikut Salafi, orang ikut Ibnu Taimiyah ni, ikut Mujassimah ni, dia berpegang dengan tafsir Ibnu Katsir kerana Ibnu Katsir anak murid bagi Ibnu Taimiyah. Dia anak murid bagi Ibnu Taimiyah. Kemudian tafsir dia datang dengan sanad. Ada sanad hadis, ada sanad. Sebab tu dia berpegang. Sekalipun Ibnu Katsir dia anak murid Ibnu Taimiyah, tetapi dia tak ikut cara Ibnu Taimiyah. Dia tak ikut. Dia ada berlawan dengan tok guru dia. Dia bertetap pandangan dengan tok guru dia pada beberapa banyak masalah. Cuba tengok orang yang ikut aliran Ibnu Taimiyah, dia nafikan kerasulan Nabi Adam. Nabi Adam bukan rasul, tetapi Ibnu Katsir dia menyabitkan Adam jadi rasul. Hadis ni hadis dhaif ke?
Dan bermula ini hadis telah mentasahahkan akan dia oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata hadis sahih. Dan tiada diiktibarkan, tiada dikira perkataan Ibnul Jauzi dengan bahwasanya hadis ini hadis maudha. Ibnul Jauzi kata hadis maudha kerana yang telah maklum daripada tasahulnya, bermudah-mudahnya Imam Ibnul Jauzi pada menghukumkan hadis dengan maudha. Ibnul Jauzi ni dalam bab ni dia mudah. Hadis yang tak maudha dia kata maudha, kita nak pegang dengan dia kata maudha tu tak boleh, kena ada rujukan lain. Kita kena tengok pada ulama lain. Ibnul Jauzi dia orang bermudah-mudah, macam kita ada orang bermudah-mudah lah, tak usah pakar lah dia tu. Mau kenal tak? Tahu kenal tak kenal tak usah pakar lah. Pakar mudah-mudah begitu saja, tak teliti, tidak teliti. Habis panjang tajuk dia. Sebab apa? Nak beri terang? Tidak, tak terang. Tak ada. Dia bila jawab supaya terang, dia kena disokong dengan dalil, dikuat dengan dalil. Kalau jawab saja, orang mari belakang, jawab saja, mana Quran hadisnya? Dia mari hak tu pula dah. Sebab tu jawab nak supaya detail, supaya kejap. Kita belajar pun jadi kemah ilmu, kena ditakyid, disokong, dikuat dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pandangan-pandangan ulama yang mu'tabarin. Sebab tu tajuknya kerasulan Nabi Adam, tetapinya 2 halaman surat lebih. Masa kitanya terhad. Ini pun banyak dah kita ambil masa. Kalam nafsi pun duk cakap banyak dah, beradu-beradu lah baba, saya nak balik dah. Seolah macam tu lah. Begitulah. Kita nak lakah lagi banyak tu, nampak tak boleh lah. Kita setakat ni dulu. Sekiranya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pula di kali yang lagi akan datang insya-Allah taala. Kalau kita nak sambung tajuk ni, kita buat tanda taruh kat situlah. Kalau tak mau sambung tak, kita pindah kepada soalan berikut. Boleh dah nak baca sendiri tu, nak baca sendiri boleh dah. Cumanya hak bahasa Arab dia takut susah, takut nak susah nak faham. Kalau bahasa Melayu tu rasanya Melayu Syekhuddin ni kita boleh faham dah. Setakat tu dululah untuk kali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.